Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Asmida binti Sa'ad, pelajar ijazah kedoktoran Jabatan Fiqh Usul Akademik Berhadiah Islam Universiti Malaya. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat pembentangan yang bertajuk Pembangunan reka bentuk model pengendalian makanan halal dan thayyiban dalam kalangan pengendali makanan di Malaysia. Okey, untuk isi kandungan pembentangan bermula dengan abstrak, pengenalan sorotan literatur, metodologi, dapatan kajian, perbincangan dan akhir sekali adalah kesimpulan. Okey, untuk abstrak, isu pencemaran makanan sering berlaku dalam masyarakat. Implikasinya menyebabkan keracunan makanan sehingga membahayakan nyawa pengguna sama ada dalam jumlah yang besar ataupun yang kecil seperti yang berlaku di kantin sekolah, kedai makan dan juga majlis. Asasnya pelbagai isu pencemaran makanan ini timbul disebabkan pengabaian terhadap prinsip halal dan thayyiban dalam pengendalian makanan. Selaras dengan itu, kajian ini akan membangunkan reka bentuk model pengendalian makanan halal dan thayyiban sebagai panduan umum kepada pengendali makanan di samping penambahbaikan terhadap amalan sedia ada. Bagi mencapai objektif tersebut, pembangunan reka bentuk model ini berasaskan kepada pendekatan kajian reka bentuk dan pembangunan ataupun ringkasannya DBR. Fasa ini akan menggunakan kaedah Fuzzy Diffie yang mana dia melibatkan 13 orang pakar yang terdiri daripada pengurusan halal, syariah, teknologi makanan dan juga pengendali makanan bagi tujuan untuk melengkapkan fasa reka bentuk dan pembangunan model. Oleh itu, satu instrumen soal sidik menggunakan skala linguistik Fuzzy dibangunkan dan melalui proses kesahan oleh pakar kandungan serta pakar bahasa sebelum ditadbir. Hasil kajian mendapati satu prototip model dapat dibangunkan sebagai asas model amalan pengendalian makanan halal dan thayyiban ataupun ringkasannya APMHT bagi menangani isu pencemaran makanan dalam kalangan pengendali makanan di Malaysia. Okey, kita beralih kepada pendahuluan. Okey, pencemaran makanan sentiasa berlaku dalam masyarakat. Biasanya faktor yang membawa kepada pencemaran makanan ini adalah disebabkan pengabaian terhadap amalan pengendalian makanan halal thayyiban dalam kalangan pengendali makanan itu sendiri, yang mana akhirnya dia akan memberi kesan kepada pengguna. Yang rajah menunjukkan punca berlakunya pencemaran makanan. Okay, menurut fakta, 97% pengabaian akan aspek halal dan thayyiban ini berlaku dalam kalangan pengendali makanan. Dan 1.9 juta orang terbunuh setiap tahun. Risiko terbesar adalah syirik-birik yang mana mencatatkan sebanyak 582 juta kes setahun di seluruh dunia. Okay, daripada jumlah ini, kira-kira 700,000 adalah kanak-kanak yang meninggal dunia di bawah 5 tahun. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, 1 daripada 10 orang setiap tahun jatuh sakit akibat memakan makanan yang tercemar dan lebih daripada 200 penyakit telah disebarkan melalui makanan yang tercemar. Selain daripada itu, 70% daripada kes keracunan makanan berpunca daripada pengendali makanan itu sendiri. Hampir 39% melibatkan tangan pengendali makanan iaitu melalui pencemaran siram. Punca lain adalah daripada sumber bahan makanan, peralatan yang digunakan, tempat penyedia makanan serta cetaknya ilmu pengetahuan berkaitan dengan amalan pengendalian makanan halal dan thayyiban. Okay, kita beralih kepada sorotan literatur. Untuk sorotan literatur ini, pengkaji memilih dua konsep, iaitu konsep halal dan thayyiban dalam makanan dan juga amalan pengendalian makanan halal dan thayyiban iaitu APMHT. Okey, untuk konsep halal dan thayyiban dalam makanan, menurut Alias 2011, dia mengemukakan bahawa konsep halal thayyiban ini merangkumi isu berkaitan dengan bahan pemprosesan, pengendali makanan, peralatan pemprosesan dan juga tempat pemprosesan, iaitu sepanjang penghasilan produk tersebut, iaitu from farm to table, perlu diberi nilai tambah terhadap rantaian makanan yang berkonsepkan halal thayyiban.
Manakala menurut Harlidah dan Alias 2014, makanan halal thayyiban adalah makanan yang halal di sisi syarak, iaitu makanan yang bersih zatnya, suci kaedah perolehannya, serta bebas daripada sebarang kemudaratan. Manakala menurut Lada et al. 2009, mengemukakan bahawa makanan halal thayyiban adalah makanan yang bersih dan selamat cara pengendaliannya, bermula daripada sumbernya di ladang hinggalah ke hidangannya iaitu di atas meja. Okay, bagi amalan pengendalian makanan halal thayyiban ataupun APMHT, yang mana APMHT ni dia merupakan panduan khusus agar makanan dan juga minuman yang dikendalikan bertepatan dengan kehendak syarak, iaitu bebas daripada berlakunya pencemaran aspek halal dan juga pencemaran aspek thayyib, bermula daripada proses pengendaliannya hingga dihidangkan ke meja makan. Yang mana APMHT ni dia terdiri daripada 6 proses, iaitu bermula dengan bahan mentah, kemudian pemprosesan bahan mentah, pembungkusan makanan, penyimpanan makanan, pengangkutan makanan serta penghidangan makanan. Okay, kita beralih kepada metodologi. Okay, untuk kajian ini, iaitu kajian reka bentuk model pengendalian makanan halal thayyiban, pengkaji menggunakan pendekatan kajian reka bentuk dan pembangunan iaitu DDR, yang mana DDR ini ataupun Design and Development Research dia diasaskan oleh Ritchie and Klein 2007, yang mana dia terdiri daripada 3 fasa, iaitu fasa analisis keperluan, fasa reka bentuk dan pembangunan serta fasa penilaian. Namun untuk kajian ini, pengkaji memfokuskan kepada fasa yang kedua, iaitu fasa reka bentuk dan pembangunan, yang mana fasa reka bentuk dan pembangunan ini adalah menggunakan kaedah Fuzzy-Delphi ataupun ringkasannya FDM. Okay, kaedah Fuzzy-Delphi ini merupakan kaedah untuk mendapatkan konsensus pakar yang bertindak sebagai peserta kajian. Dia akan menggunakan soal sidik, yang mana soal sidik tersebut digunakan bertujuan untuk nak kenal pasti. Dalam konteks ini, pengkaji nak kenal pasti apakah komponen utama model pengendalian makanan halal thayyiban, di samping melihat kepada kajian literatur. Okay, bagi kaedah Fuzzy-Delphi ini, dia mempunyai 3 syarat, 3 syarat kesepakatan pakar. Yang pertama iaitu nilai threshold mestilah kurang ataupun sama 0.2. Kemudian syarat yang kedua, peratusan kesepakatan pakar mestilah melebihi ataupun sama 75%. Dan yang ketiga, nilai skor Fuzzy mestilah melebihi ataupun sama nilai ACAD dia 0.5. Okey, untuk dapatan kajian, terdapat 6 komponen utama yang telah disepakati oleh kesemua pakar, iaitu objektif model, kemudian yang kedua pemprosesan bahan mentah, pembungkusan makanan, penyimpanan makanan, pengangkutan makanan dan juga penghidangan makanan, yang mana komponen-komponen ini telah melalui analisa Fuzzy-Delphi dan juga cadangan daripada panel pakar. Jika kita lihat dekat sini, kesemua komponen ini telah melepasi syarat Fuzzy-Delphi yang 3 tadi, iaitu nilai threshold mestilah kurang ataupun sama 0.2. Kemudian peratusan kesepakatan pakar mestilah melebihi ataupun sama 75%, dan skor Fuzzy mestilah melebihi ataupun sama 0.5. Jadi kesemua ini telah diterima dan telah disepakati oleh pakar dan dijadikan sebagai komponen utama dalam model pengendalian makanan halal thayyiban. Ini merupakan keutamaan ataupun ranking bermula dengan objektif model pada kedudukan pertama, kemudian pemprosesan bahan mentah, pembungkusan makanan, penyimpanan makanan, pengangkutan makanan dan juga penghidangan makanan. Okay. Hasil analisis yang dijalankan, terdapat 6 komponen utama model telah dibentuk dan juga disepakati oleh semua pakar, iaitu item objektif model berada di tempat pertama dengan nilai skor Fuzzy iaitu 0.723, diikuti dengan pemprosesan bahan mentah sebanyak 0.708 dan skor Fuzzy, kemudian diikuti dengan pembungkusan pada kedudukan yang ketiga dengan nilai skor Fuzzy 0.692, manakala item penyimpanan makanan dengan nilai skor Fuzzy 0.677, pengangkutan makanan 0.662 nilai skor Fuzzy, dan akhir sekali adalah penghidangan makanan
dengan nilai skor Fazli 0.646. Okay, merujuk pada penilaian pakar, bagi keenam komponen model ini dilihat penting untuk membangunkan reka bentuk model pengendalian makanan halal dan thayyiban dalam kalangan pengendali makanan di Malaysia. Okay, sebagai yang terakhir itu kesimpulan, reka bentuk model pengendalian makanan halal dan thayyiban ini merupakan panduan umum kepada pengendali makanan berkaitan FMHT, iaitu Amalan Pengendalian Makanan Halal dan Thayyiban, yang mana reka bentuk model ini sangat diperlukan bagi mengelakkan risiko berlakunya pencemaran makanan sepanjang rantaian. Hal ini kerana model pengendalian makanan halal dan thayyiban ini dia amat praktikal untuk dipraktikkan kepada semua masyarakat. Di samping model ini juga dia memberi penekanan akan aspek halal dan juga thayyib sepanjang rantaian from farm to table, yang mana dia berupaya untuk menyumbang kepada pengendalian makanan yang berkonsepkan cara Islam, iaitu halal dan thayyiban. Secara tak langsung, dia juga dapat membantu masyarakat khususnya pengendali makanan untuk lebih patuh kepada apa yang dianjurkan dalam Islam dengan lebih mudah dan juga sistematik. Sekaligus makan yang disediakan juga lebih terjamin akan prinsip halal dan thayyiban. Sekian, terima kasih.